Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar Amira? Baik ke? Sihat-sihat ke? Okey. Assalamualaikum. Ada viewers kita. Saya live di Facebook dan TikTok. Kat TikTok ni nama dia Tijana. Kalau kat Facebook dekat page nama dia tijana.my. So siapa yang tengok kat TikTok boleh tengok kat TikTok. Boleh, siapa yang nak tengok dekat Facebook boleh tengok kat Facebook lah. So hari ni saya nak buat sesi perbincangan ataupun sesi perkongsian tentang perkara yang orang berjaya buat dari kita, yang orang berjaya buat tapi dia orang sembunyikan dari kita. Maknanya dia orang buat, dia orang tak beritahu kita. So apa definisi orang yang berjaya? Kalau dari pemahaman saya lah, kalau dari segi pemahaman saya, orang berjaya ni kalau tengok secara kasar, dia banyak duit, dia mempunyai status kedudukan yang tinggi. Contoh dia ada jawatan ke apa kan. Nak masuk kotak. Masuk kotak. Okey, dia ada status jawatan yang tinggi, macam dia ada dekat satu tempat tu dia ada pangkat, dia ada YB ke, dia menteri ke apa kan. So itu salah satu kaya, jawatan, status dan connection. Banyaklah, pendidikan, education. So dari situ kita dapat nilai lah sama ada orang ni orang yang berjaya. Kalau saya menilai dari situlah, sama ada dia berjaya atau tidak. Saya bakal berjaya lah, akan datang bakal berjaya. Yang masuk ni pun semua bakal berjaya. So tanpa membuang masa, apa yang saya nak share hari ini adalah 10 perkara yang orang berjaya tak nak bagi tahu kita ataupun sembunyikan dari kita semua. Yang pertama sekali adalah kesakitan tidak pernah berkurang dengan sendirinya. Ia sebenarnya tentang bagaimana kamu harungi dan hadapi ia dengan tabah. So sebenarnya setiap manusia mempunyai dugaan dan ujian masing-masing. So setiap dugaan dan ujian tu pastilah ada kesakitan masing-masing kan. So untuk orang berjaya ni, pada diorang kesakitan, ujian dan ujian yang Allah bagi pada kita ni sebenarnya sama je. Sebenarnya kesakitan ni sebenarnya sama je, tak pernah berkurang pun. Tetapi cara kita react dengan situasi yang membuatkan kita sakit tu bagaimana. Sebagai contoh, orang kata emotional control lah. Maksudnya kalau bagi saya lah, maksudnya emotional control. Maknanya setiap apa yang ujian ataupun kesakitan yang kita perlu hadapi, bagaimana kita handle perkara tu. So kalau orang berjaya ni, dia orang menggunakan kesakitan yang dia orang terima tu bukannya dengan melawan balik. Contohnya ada orang menghina ataupun cakap bukan dekat kita kan. Dia cakap kita ni perkataan yang kurang sopan lah. Dia keluarkan perkataan yang kurang sopan kepada diri kita. Mungkin kalau orang biasa macam kita akan melawan balik. Kita lawan balik lah, kita balas balik lah apa yang dia orang cakap kat kita tu, kita reply balik benda yang sama. Maknanya buatkan kita berdua sama je sebenarnya.
So kalau orang berjaya ni, bila dia dapat hinaan, cacian ke apa, kutukan dari kawan-kawan dia orang ke, family member, bila dia orang dapat perkara-perkara macam tu, apa yang dia orang buat, setahu saya, apa yang dia orang share kat saya adalah dia orang akan berdiam diri dan dia orang cuba ambil kesakitan yang dia orang guna tu, apa yang dia orang cakap kat dia orang tu sebagai pembakar semangat untuk dia orang gunakan untuk improve lagi diri dia orang. Contohnya kalau dalam bisnes tu dia orang fail dalam bisnes, lepas tu ada kawan-kawan kutuk kan, bisnes kau tak laku ke apa semua kan. So dari situ orang berjaya ni akan ambil kritikan tu, jadikan sebagai benda yang positif untuk diri dia orang ni. So bila dijadikan benda positif, diorang akan jadi semangat lah untuk diorang bangunkan balik bisnes diorang tu. So memang perkara yang baik lah sebenarnya. Bila kita pandai mengawal ataupun deal dengan kesakitan yang kita tempuhi ni lah. Okay. So untuk poin yang kedua, untuk poin pertama tu, dia punya kesimpulan dia, kita kena deal dengan kesakitan kita ni. Macam mana kita react dengan kesakitan kita ni. Ni kita nak balas balik kesakitan tu dengan benda yang sama, ataupun kita gunakan kesakitan tu untuk menjadi sumber semangat kita untuk kita buat sesuatu perkara supaya menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. So untuk poin yang kedua adalah kita kena selalu ada bisnes ataupun pendapatan sampingan. Hari ni yang semakin, kita kena selalu ada bisnes lah. Maknanya kalau boleh, setiap orang yang tengok live kita ni, live saya ni, selepas ni kita try buka bisnes sendiri. Maknanya mencari pendapatan sampingan, buat Grab ke, bisnes online ke, kerja dengan Foodpanda, kerja-kerja yang try ina yang boleh menambahkan lagi pendapatan sampingan kita. Sebab apa kita kena tambah lagi pendapatan kita? Sebab ekonomi sekarang memang makin mencabar. Duit Malaysia pun sekarang naik balik tak silap. Dulu masa sebelum PRU 15 ni, kita punya keuangan jatuh, memang drop lah. Tapi lepas sahaja Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, keuangan kita naik. So dari situ memang sangat mencabar lah. Ekonomi pada hari ni memang sangat mencabar. Kita tak dapat menduga dari mana kita akan jatuh. Maknanya dari segi apa yang akan attack kita punya keuangan. Adakah keuangan kita stabil ataupun tidak. So memang saya rasa lah, pendapat saya, memang semua orang perlu ada side business ataupun pendapatan sampingan diorang untuk diorang tampung lagi untuk diorang tampung lagi kos saraan hidup bulanan diorang. So bagi saya, benda yang sesuai untuk macam orang macam saya yang ada bekerja 9 to 5, maknanya siang tu ada kerja sendiri. So kalau pendapat saya, untuk orang yang nak mencari mata pendapatan sampingan, better buka bisnes online lah. Kita cuba cari macam mana kita nak buka bisnes online dan iklankan produk kita dekat social media, ataupun jual produk kita secara alam maya lah. Maknanya kita tak payah keluar rumah pun, kita just iklankan dekat secara online je, dekat platform social media semua kan, contoh Facebook, Instagram. So dari situ kita dapat belajar. Kita tak terus untung lah, kita kena belajar dulu lah macam mana nak handle business kan. So kalau kita pandai handle business, pandai belajar handle business, pandai handle customer, mungkin satu hari nanti kita punya side business tu jadi main income kita. Maknanya kita tak payah bekerja pun 9 to 5. Kita just duduk rumah,
monitor je kita punya produk kita pergi mana kan. So memang penting lah, side income kita memang penting. So kesimpulan dia untuk poin yang kedua tadi, kita kena ada side income lah, sama ada buat business ataupun food courier ataupun service courier. Okay. So poin ketiga, perkara yang orang berjaya sembunyikan dari kita adalah jangan pernah kejar duit, tetapi kejar sesuatu yang boleh buat duit. So poin yang ketiga ni lebih kurang macam poin kedua tadi yang saya terangkan tentang bisnes. So poin yang ketiga ni, ayat dia sebenarnya menyeru kita supaya kita bukan saja kejar duit. Kejar duit ni penting, tetapi kita juga kejar ataupun belajar sesuatu yang boleh generate duit. Bukan saja kita, maksudnya dari sini bukan saja kita bekerja bulanan dapat direct duit, tapi kita juga cari macam mana kita nak generate duit secara pasif. So bila kita dapat belajar perkara-perkara generate duit secara pasif kan, so kita bolehlah buat duit masa tengah tidur pun boleh buat duit, masa kita buat perkara yang kita tak bekerja pun kita boleh. So dari poin kat situ terangkan jangan pernah kejar duit, tetapi kejar sesuatu yang boleh buat duit. So lebih kurang politik lah. Mungkin kita sebagai orang biasa ni, kalau nak berjaya, kita jangan kejar duit sangat. Kita cari cara macam mana kita nak jana duit ataupun benda apa yang boleh buat duit, bukan kejar duit. So kalau pendapat saya, nak buat duit sekarang ni memang tak ada alasan lah. Memang zaman sekarang memang mudah lah nak buat duit, sebab internet je. Platform online ni memang memudahkan kita cari duit dengan duduk rumah pun boleh. So kena pandai iklan lah. Itu je lah. Ada bermacam-macam lagi lah cara nak kejar buat duit, cari sos lain. So untuk poin keempat, jangan pernah tunggu masa dan peluang yang tepat, tetapi jadilah peluang yang tepat di mana orang lain tak boleh menolak. So main point dia adalah jangan pernah tunggu masa dan peluang yang tepat. So saya ambil secara asas, maknanya permulaan kita sebelum kita buat benda-benda yang besar-besar, kita kalau boleh dalam kita punya kesihatan ni kita kena jaga tau. Sebab apabila kita selalu tangguh-tangguh kan, contoh sepatutnya hari ni kita target kita nak jogging, nak buat exercise lah waktu petang lepas kerja kan, kita tangguh-tangguh masa kita. Maknanya kita tunggu peluang. Maknanya kalau hari ni free lah, kalau tak free kita tak bersenam lah. Kalau boleh kita elakkan buat benda macam tu. Kita diberi 24 jam. Memang banyak semua orang dapat 24 jam. Macam mana orang yang dapat bina badan yang besar-besar tu, diorang dapat cari masa untuk diorang exercisekan badan diorang. Maknanya diorang mencari waktu untuk bersenam, walaupun diorang mempunyai masa yang sama kita 24 jam juga. Diorang pun juga ada kerja siang, maknanya kerja 9 to 5 diorang kan. Tapi diorang boleh cari masa untuk diorang improvekan lagi diorang punya kesihatan badan. Sebab apa kesihatan badan ni penting? Sebab kesihatan badan ni mempengaruhi juga minda kita. Maknanya bila kita ada badan yang sihat, minda kita pun automatik jadi minda yang sihat. So itu benda basic lah pasal peluang dan masa ni. So kalau kita tak jaga, macam saya orang muda baru umur 20-an, kita kena jagalah kita punya orang kata kesihatan ni. Sebab apabila kita asyik tunggu bila nak exercise, tengok-tengok umur dah cecah 30 lebih, 35, 40. So dari mengikut kajian lah, kita punya kesihatan akan merudum bila waktu kita semakin melanjut. Maknanya
Makin kita tua, makin kita punya kesihatan semakin merudum. So kalau boleh, kesihatan ni kita kena jaga. Itu perkara basic lah, pasal masa dan peluang. Jadi untuk perkara yang lebih berat lagi, perkara yang lebih berat, jangan pernah tunggu masa dan peluang yang tepat. Kita kaitkan juga pasal bisnes. Kalau boleh kita jangan ada mindset yang nak mula bisnes ni kita kena kaya dulu. Maknanya nak tunggu ada modal besar baru start bisnes. Bagi saya sebenarnya semua orang dah boleh start bisnes sekarang ni. Cuma nak berbekalkan modal sedikit saja. Mungkin dalam 100, 200 dah boleh start lah buat bisnes online kan. So kalau boleh bisnes ni semua orang dah boleh jalan, tak payah tunggu masa, tak payah tunggu peluang. Kita tak payah start terus bisnes pun tak apa, maknanya tak payah laburkan kita punya modal dulu. Kita just cari apa tu orang panggil, cari ilmu ataupun knowledge berkaitan perniagaan. So itu juga adalah salah satu baby step ataupun langkah yang kecil yang kita buat untuk kita cari knowledge tentang perniagaan. Kalau boleh kita jangan tunggu. Bila kita tunggu kata peluang tak sampai lagi, sampai ke sudah kita tak start lagi kita punya bisnes kan. So memang kita dah boleh, jangan pernah tunggu masa lah, jangan tunggu peluang. Kita sendiri cari peluang tu, kita sendiri start bisnes tu. Tak payah tunggu peluang pun, tak payah tunggu gaji yang besar pun untuk kita start bisnes kita. Okay. So untuk poin yang seterusnya, iaitu poin yang kelima, untuk berjaya kita perlu lalui kegagalan yang amat dahsyat. So kita kaitkan juga dengan bisnes. Saya mendengar kata-kata dari orang dekat internet. Setiap bisnes akan lalu setiap orang yang buat bisnes akan melalui fasa kegagalan yang amat dahsyat. Tak kisahlah kegagalan dari jenis apa kan. So memang orang yang buat bisnes ni akan menghadapilah kegagalan dalam bisnes diorang. Tak kisahlah bisnes ke, mungkin kalau kita ambil dari aspek lain, mungkin dari sukan kan, kita minat sukan, mungkin ada bahagian-bahagian ataupun perjalanan journey kita untuk menjadi orang yang terbaik, untuk menjadi pemain yang terbaik, kita kena hadapi kegagalan dulu, baru kita boleh tahu apa kelemahan kita, dan kita tak ulang lagi kelemahan kita tu dan kegagalan kita. So saya ambil contoh bisnes. Setiap orang akan melalui fasa kegagalan dalam bisnes. Sebagai contoh saya ambil, mungkin bisnes pertama yang dia buka gagal, bisnes kedua yang dia buka gagal, yang ketiga pun gagal. So maknanya kat sini tak semua bisnes yang kita buka akan berjaya lah. Tetapi kadang-kadang ada orang ni, dia punya rezeki dia punya nasib dia agak baik. Kiranya first perniagaan yang dia buka tu dah untung. Maknanya first perniagaan dah untung beribu-ribuan kan. Memang untung banyak lah. Tetapi kita tak semestinya diorang takkan menghadapi kegagalan yang besar. So pada pendapat saya, untuk orang yang first business dia dah kaya, terus untung, akan tiba masanya diorang akan hadapi juga kegagalan. Sebab bila diorang dah banyak sangat dapat untung, diorang akan tak tahu macam mana nak handle duit yang banyak tu. So bila diorang tak tahu nak handle macam mana duit yang banyak diorang dapat tu, dari situlah fasa-fasa kegagalan diorang akan berlaku. Maknanya perkara-perkara yang akan membuatkan diorang down, akan dropkan diorang punya bisnes, akan berlaku. So kalau boleh, apabila kita gagal tu, jangan pandang dia sebagai pengakhiran pada
perjalanan karier kita lah. Kalau boleh kita pandang kegagalan tu sebagai cara kita untuk baiki balik kelemahan kita dan juga tidak mengulangi kesilapan kita itu pada masa akan datang. Itulah cara orang berjaya berjaya. So untuk poin yang keenam, kekal diam dan mendengar, tidak buat kelihatan bijak pada permulaan perbincangan, tetapi kita terus jadi bijak waktu akhir perbualan. So poin dari sini, bila kita ada satu perbincangan dengan kawan-kawan kita ke, orang-orang terdekat kita ke, kalau boleh pada awal permulaan perbincangan tu kita observe dulu apa yang diorang bahaskan, apa yang diorang bincangkan. So dari situ bila kita cool down sikit, kita bertenang, kita observe dulu apa yang seorang-seorang cuba sampaikan, pada akhir perbincangan ataupun pertengahan perbincangan, dia dapat membantu kita untuk kumpulkan idea-idea yang diorang sampaikan tadi, dan kita jadikan idea tu sebagai idea yang boleh menjadi idea yang terbaik ataupun rumusan yang terbaik dalam perbincangan yang kita sedang berbincangkan tu lah. So kalau boleh, apa yang kita buat, sama ada perbincangan ke ataupun satu pekerjaan yang kita buat, kita observe dulu apa yang kita buat. Dekat akhir pengakhiran baru kita execute plan kita, sebab kita dah banyak observe kan. So banyaklah info-info yang kita dapat daripada orang sekeliling kan. So itulah dia punya orang berjaya buat. Diorang diam, bertenang, dan dekat akhir perbualan, perbincangan ataupun perdebatan, diorang akan keluarkanlah idea-idea diorang, berbanding dengan orang yang banyak poin cakap mula-mula, tapi bila akhir-akhir diorang nampak kurang bijak sebab keluarkan pandangan-pandangan yang mengarut kan, sebab dia banyak bercakap. So tu untuk poin ke-6 lah. Untuk poin yang ke-7, beli barang dan kemewahan adalah shortcut untuk kamu jatuh miskin. Maka beli pengalaman, bukan harta kekayaan. Beli barang dan kemewahan adalah shortcut untuk kamu jatuh miskin. So untuk poin nombor 7 ni saya khaskan kepada anak muda macam saya. Kalau boleh, bila dapat gaji ataupun kemewahan yang kita buat, janganlah kita terus guna duit tu untuk beli barang yang mewah, beli kereta yang mewah, makan kat tempat mewah-mewah kan. Sebab bila kita tak jaga kita punya pengurusan keuangan kita, saya takut ramai anak muda sekarang akan muflis pada usia muda. So bila kita muflis di usia muda ni, memang masa akan datang akan menyusahkan kita lah. Kalau kita nak beli rumah ke, beli kereta ke, apa-apa urusan yang melibatkan bank terutama sekali, akan menyusahkan lagi lah bila kita kena blacklist ni. So kalau boleh, kita jangan beli barang-barang mewah. Kalau boleh kita kumpul pengalaman kita. Maknanya daripada kita spend duit kita banyak-banyak, kita cuba simpan duit kita dan cari lagi pengalaman. Tak kisahlah pengalaman pekerjaan ke, pengalaman perniagaan ke, untuk kita tambahkan lagi kita punya knowledge, supaya kalau kita banyak knowledge, kita boleh tambahkan lagi kita punya income. Okey, itu untuk poin ke-7. Untuk poin yang ke-8, jika kita rasa sakit semasa merenung masa lalu, ia adalah bibit-bibit kesukaran untuk kita move on. So maknanya bila kita banyak sangat ingat benda yang lepas, bila kita ingat banyak sangat benda yang lepas, bermakna kita ni tak move on lagi dengan perkara yang lama. Sebagai contoh, kalau ada pasangan ni
pernah berkahwin, tetapi lepas 2-3 tahun dia orang berkahwin, dia orang bercerai. Tetapi sang suami ni, si suami ni, walaupun dah bercerai, lepas 2-3 bulan, 4 bulan, dia still teringat lagi kenangan-kenangan silam diorang kan, kenangan-kenangan manis diorang. So kat situ dia akan, orang kata, boleh dapat tekanan lah, dapat tekanan depression. Sebab dia masih lagi dibelenggu dengan perkara-perkara lama, memori-memori lama. So kalau kita sedar yang kita sedang dalam suasana, bukan suasana lah, dalam zon terfikir-fikir masa lalu, bila kita sedar, cepat-cepat kita move on. Maksudnya bila kita sedar kita ni banyak fikir masa lampau, kita move on lah. Okay, itu poin nombor 8. Nombor 9 adalah sentiasa merendah diri, namun jangan merendahkan diri sendiri. Perlu bijak di mana untuk tetap berdiri dan duduk sama rendah dengan orang lain, tetapi pada masa yang sama tahu harga diri yang sebenar. Itu poin yang 9. Untuk poin nombor 10 pula, orang yang beri kamu solusi tak semuanya sahabat, tetapi jika mereka mengajar dan menunjukkan cara untuk dapatkan solusi, itulah sahabat sejati. So bila kita ada kawan kita ni bagi solusi, tak semua kawan dia bagi solusi, dia tolong tunjukkan cara kita bagi solusi tu kan. So kalau kita ada kawan yang selalu tolong kita, dia bagi kita solusi dan tunjukkan cara macam mana kita nak capai solusi tu, itu adalah kawan yang kita patut simpan lah. Kita kira kawan sejati lah. Okay, so itu saja perkongsian saya 10 poin tadi, perkara yang orang berjaya sembunyikan dari kita. Yang pertama, kesakitan tak pernah berkurang. Ia sebenarnya tentang bagaimana kita hadapi kesakitan tu. Yang kedua, kena ada side income. Yang ketiga, jangan pernah kejar duit, tapi kejar sesuatu yang boleh buat duit. Yang keempat, jangan pernah tunggu masa dan peluang yang tepat. Yang kelima, kita perlu melalui kegagalan yang amat dahsyat. Yang keenam, kekal diam dan mendengar untuk setiap perbincangan. Yang ketujuh, beli barang dan kemewahan adalah shortcut untuk kita jatuh miskin. Maka beli pengalaman, bukan harta kekayaan. Nombor 8, jika kamu rasa sakit semasa merenung masa lalu, ia adalah bibit-bibit kesukaran untuk kamu move on. Yang ke-9, sentiasa merendah diri, namun jangan merendahkan diri sendiri. Yang ke-10, orang yang beri kamu solusi tak semuanya sahabat, tetapi yang mengajar dan menunjukkan cara kita mendapatkan solusi adalah kawan sejati. So itu saja perkongsian dari saya. Terima kasih banyak-banyak kepada viewers yang hadir dalam live kali ini. So saya habiskan live ni dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak-banyak.